Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an yakuna bayna al-haqq wal-batil. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'zam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidul anam. Shalli wa sallim ala habibina سيدنا وزهرنا وشفيعنا رسول الله التي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil yang semati kasih para pengurusi majlis, seluruh fadilah, seluruh staf pimpinan surau di Jaya. Saya pemain Fadil Syafi'man, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu bapa sekalian, serta anak-anak yang ramai juga pada malam ini untuk memeriahkan takzim Ramadan, setiap Ramadan sebagai madrasah mendidik, mentarbiyah orang Islam dalam bulan Ramadan yang tidak kira sama ada mereka golongan orang muda, orang tua, wanita, kanak-kanak, muslimin muslimat dan siapa saja bila mereka masuk menemui Allah dalam bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadat puasa ini, maka mereka wajib mematuhi seluruh syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam Ramadan. Tazkirah saya lebih kurang dalam setengah jam. Kalau biasanya tazkirah setengah jam tak boleh cukup ya. Sebab kita ada baki 4 rakaat tadi. Kalau kelas sejam tadi saya dengan suara tak ada kembang. Jadi setengah jam semua kesempatan untuk menyampaikan tazkirah ini. Seperti yang diamanahkan oleh tuan-tuan oleh sahabat saya berikan sedikit tazkirah sesudah melaksanakan tarawih 4 rakaat. Saudara, tuan-tuan muslimat yang semati kasih, asas utama umat Islam ialah ilmu. Ilmu ini di mana sabda Rasulullah SAW yang diambil oleh Imam Ghazali dalam Al-Azkar ini, al-ilmu nurun fil qalbi yafriqu bainal haqq wal batil. Mafhum hadis Nabi ini, ilmu ini merupakan cahaya dalam hati seorang. Bila cahaya ini tuan-tuan, dia boleh dapat mengesan sesuatu. Orang nak suluh, nak tengok siapa dia rompak nyamun, suluh dengan torchlight, ni dia kenal lah. Tengok kan, dalam gelap-gelap tengok. Dengan cahaya tuan-tuan, tak ada cahaya tak boleh tengok, tak boleh cam sesuatu. Ya, lebih lagi dalam keadaan gelap, zalam. Dalam keadaan gelap itu, maka sudah pasti kita memerlukan kepada sinar cahaya nur. Tetapi Rasulullah SAW dengan sabdanya membuat masuk nur ini ialah cahaya yang dapat membezakan antara hak dan batil. Selain daripada cahaya yang kita lihat, cahaya lampu, cahaya tepi jalan yang menerangi jalan, ya, bulan pada waktu malam, siangnya matahari menerangi alam ini, itu cahaya dalam bab yang khusus Allah jadikan untuk kita. Tapi yang ini kita kena dapatkan cahaya Allah, kerana dia bukan dapat dengan main itu saja tuan-tuan. Dia tak mau main tiba-tiba datang, kita tak mau. Cahaya ini yang membezakan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kepalsuan ialah dengan ilmu.
Ilmu ni asas. Ilmu bulan Ramadan, kita kena tahu ilmu bulan Ramadan. Ya, mari Ramadan kita faham dah, kita tahu dah, reti dah. Tok guru ustaz sebut iza jaa Ramadan, bila datang Ramadan, apa dia yang nak kita hadapi Ramadan ini? Bagaimana tuan-tuan? Perasaan hati kita ini, dhamir kita mesti berasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Gembira macam mana? Laku mana? Jenis dia macam mana gembira ni? Adakah gembira macam kita gelak tawa, seronok, tuan? Dan jumpa kawan kakak gelak-gelak tengok dia gembira sangat ni, mesti ada benda yang dia dapat. Kan? Setiap hari dia gembira, seronok, gelak tawa. Dan bukan gembira macam tu, benar. Gembira, maksud hadis Nabi ini gembira, hati dia ada berlapang dada hati. Ulama menafsirkan gembira ada berlapang dada dengan kedatangan Ramadan, disusuli pula dengan rasa yang hati yang penuh damai, tenang, sejahtera, seronok menjalani ibadat Ramadan dengan puasa pada waktu siang, malam solat sunat tarawih berjemaah. Tengah malam kita mulai tadi sebut Al-Fadhil Ustaz Murusi ada program di surau ini malam Jumaat, malam Sabtu sampai malam-malam terakhir 10 malam terakhir ini untuk kita rebut meraih sebanyak mungkin dengan ganjaran yang Allah berikan kepada kita seperti yang dimaklumkan kepada kita. Dalam tulisan buku-buku disebut, ditulis oleh ulama, disampaikan dengan lisan oleh ulama-ulama ustaz-ustaz tentang kelebihan Ramadan. Dipetik daripada hadis yang sahih ke hadis yang dhaif ke tuan-tuan. Yang penting yang kita tahu, ini hadis, ya, ini hadis Rasulullah, ini kalam sahabat, asar sahabat. Yang ini hadis Melayu. Hadis Melayu, pepatah orang Melayu. Pepatah Melayu tak pergi dulu. Tapi ada masa yang kita boleh ambil pepatah Melayu untuk bawa masuk, dijadikan joint venture dengan hadis Rasulullah SAW dan kalam sahabat. Tetapi yang utamanya tuan, apa saja kalau yang disebut, yang ditulis, yang disyarahkan, ialah mesti berdasarkan kepada sumber yang nakli, itu Quran dan Sunnah atau hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak? Nak beza ni hati ke Quran ni? Tak ada ilmu. Dia tak tahu baca Quran, boleh baca. Tengok Quran boleh baca, tak baca lagi. Tengok Quran, dengar Quran, Allahu Akbar. Ni masalah kita ada setengah. Saya tengok muka tengah. Bila majlis waktu Quran, majlis bacaan Quran dalam majlis apa-apa tak keluar lah. Majlis kuduri kenara ke, majlis keramaian ke, atau qasidah berjanji ke. Bila atas pentas stage itu ada orang baca Quran, duduk bawah muka, duduk sembang, duduk cakap, duduk sembang, bising. Ada budak-budak ampun lah. Malam ni ramai budak-budak. Ya, biarlah ada apa kita mayang dalam depa duduk luar dengan merocok dengan apa tu budak-budak. Kita dulu zaman budak-budak pun dah berani tuan-tuan. Orang tua kampung dulu mayang tarawih 20 rakaat, bawa tinggi, angkat sarung. Kita duduk luar tu. Kadang-kadang merocok nampak. Kena taimam, tuan. Tapi tu imam dia dah lazim, dia tak melompat dah. Kalau luar mayang dia melacak dan mayang tak melacak, entah ini di kampung saya. Saya ingat nakal. Ya. Jadi balik kepada tadi, apabila kita meletakkan asas pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tahulah. Nak tahu ini, kita kena ilmu. Al-ilmu fi sudur la fi sudur. Ilmu ni dalam dada maknanya bila orang sebut Islam, tahulah gambaran Islam ni. Mayang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, sedekah dan sebagainya. Baik. Jadi tuan-tuan semati kasih, bila orang itu berilmu, maka dia dapat meraih banyak mungkin ganjaran Allah Taala sediakan dalam bulan ini. Dia buat satu dengan ilmu, bukan dengan ini. Tak ada ilmu. Duk empuh itu saja. Tak kita bawa kereta, bawa motor, bawa kenderaan. Dia tak kira ada empuh. Ya, ada orang pelanggar ada. Ya, ada orang pelanggar. Ini makna orang ni dia tak ada ilmu. Ilmu dia jalan bayar. Yang kita ni tuan-tuan, bila kita ada ilmu, orang persembahkan Quran, bacaan Quran, kita kena
Awalnya wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila pendengarkan bacaan Quran, maka hendaklah kamu diam dan dengar betul-betul. Ya, wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Kamu diam, kamu dengar dan kamu amati apa yang kamu dengar daripada bacaan Quran. Moga-moga kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dibacakan Quran, orang cakap orang sembang. Apa itu kita tak sebab mereka tidak ada ilmu. Kalau mereka ada ilmu, suruhan orang Islam faham Quran. Bila mana mereka menghayati Quran, lebih daripada itu mereka melaksanakan seluruh kehendak ayat-ayat Quran Karim. Tapi kalau tak ada ilmu, masalah. Tambah lagi bacaan itu mensabitkan atau menyebut soal neraka, soal syurga, tuan. Tapi kita orang-orang yang dah balik ini yang akil, yang muakil, yang akil lagi muakil, yang kamil, mutakamil, dah sempurna kita tuan-tuan. Telinga 2 biji telinga. Nah, hati duduk dalam ni. Lagi mulut lidah. Ya, kita faham dalam telinga kita, hati kita merasai dengan ayat-ayat Allah SWT. Tetapi oleh kerana tak ada ilmu, sebab itu bila diperdengarkan ilmu Allah kepada manusia, orang ini kalau dia tahu pun dia nak tahu lagi. Dia nak tahu lagi. Walaupun dia alim dah kan. Tapi dia nak tahu. Itu orang yang tahu. Orang yang tak tahu ni dia wajib mendengar, dia wajib menghayati, dia wajib menuruti apa yang dia dengar dengan telinga. Kalau selagi dia akil. Lain kalau orang tu tak ada akil, kalau akil dia orang gila. Dia orang 3 suku itu lain kalau kita pilih. Ini orang akil, tuan. Dia Islam akil, baligh. Bukan sembian, bukan budak-budak, bukan bayi, bukan kanak-kanak. Orang dah pencin dan tuan-tuan. Tapi saya malam, bukan kata sini alhamdulillah tak ada yang pulang. Tak ada pulang. Pulang ada hak kita husnuzan. Yang pulang tu dia menguruskan kepentingan lain. Tapi setengahnya di tempat kita pendapat saya. Bulan Ramadan ni lain sikit dia punya roh dia, kata roh bulan Ramadan dia tunggu. Walaupun sebelum Ramadan ni jarang dia tengok dia duduk dengar kuliah lah. Sebelum Ramadan ni tak lah. Ada kuliah maghrib, kalau tak ada Ramadan tengok berapa orang tuan. Ni kuliah Ramadan, tazkirah Ramadan walaupun pendek masa tuan. Tapi kadang bulan Ramadan ini walaupun letih tuan letih, saya yakin saya percaya. Kita makan pun tuan senang dia dapat makan kanji ya dalam tempur. Ya. Saya singgah tadi di masjid Nazrai. Tengok makan nasi tuan. Oh, ini sedap makan nasi tuan. Berat juga kan. Ya, makan nasi. Saya pernah makan nasi nak tazkirah nak jadi imam. Duk melayang, duk baca apa. Ni ayat aku baca ni lah. Oh, pergi kacang tuan. Turun dari koneh ni berat. Dan kalau dia tak pegah lain. Aduh. Jadi dalam keadaan saya akan percaya. Dan saya akan percaya dalam keadaan kita merasai kerana Ramadan ni sebulan setahun sekali semua. Kelebihan orang menuntut ilmu dalam bulan Ramadan. Dia tunggu. Tak mudah-mudahan kata Yusuf Qaradawi dalam tulisan kitab dia. Dalam Al-Azkar dia, pandangan peringatan dia kata apa? Kunu ibadallah rabbani. Nah ini tuan-tuan dengar. Kamu jadilah hamba Allah yang rabbani, yang sentiasa dididik dan mendidik. Ya. Sedialah, kita dah sedia dalam bulan Ramadan. Belum datang Ramadan, kita dah standby. Isti'adad yaumir rahmi. Kita bersedia untuk mendapat alam akhirat, pertemuan dengan Allah. Kita dah yakin betul. Liqa'a rabbih, kita yakin dengan pertemuan dengan Allah. Kerana kita isti'adad di dunia. Kita membuat persiapan cukup bila mana nak mendapat Ramadan. Saya yakin, saya percaya. Ya. Baik itu kita merebut, meraih sebanyak mungkin kelebihan ilmu ini. Nabi sebut juga dalam hadis lain, talabul ilmi faridatun khairun atyabun minas salat wa minas siyam wa minal jihad fi sabilillah, atau kama qala fi hadithihi sahih. Hadis sahih Nabi sebut talabul ilmi, menuntut ilmu, khairun
Wa ahabbu ila Allah, ada banyak mantan. Afdal, ada khairun wa atyab wa afdalu min Allah, dan seafdal-afdal di sisi Allah min as-salati min salatihi wa min siyamihi wa min jihad fi sabilillah. Dia nak ilmu ni, dia afdal dulu lah. Semayang dia, puasa dia, jihad fi sabilillah. Awak nak semayang kena dia ilmu, awak nak puasa kena dia ilmu, awak nak berjihad kena dia ilmu. Dia jihad ni tak boleh sombong. Dia orang tengok orang pergi jihad, dia berjihad. Dia berjihad, dia yakin aku keluar ni kerana membela agama Allah. Aku berjuang ni dalam jemaah Islam, dia nak menegakkan Islam. Dia faham jihad fi sabilillah. Mana mungkin jihad ini, perjuangan jihad ni duduk dalam jemaah sekular, dalam jemaah yang tidak nak kepada Islam. Tak mungkin. Itulah penyokong ikhwan muslim Mesir yang tahankan kerajaan Dr. Musi. Sebagian segelintir pemuda wanitanya sanggup mati syahid untuk mempertahankan sebuah agama Islam kerana mereka ada ilmu. Mereka mempertahankan ni pemimpin Islam yang dituduh sebagai pendakwah, sebagai pengganas pula. Pengganas. Saya baca segmen ini. Bagi apa silsilah? Inilah pemimpin yang zalim. Setahun baru mentah Mesir zalim. Mana dia? Pernah tak dibunuh orang Islam di Mesir, tuan-tuan? Tangkap orang Islam di Mesir, pernah tak? Atau dirogol wanita Mesir, pernah tak? Betul Mesir tak pernah. Tapi orang ini dicop sebagai pengganas, penjahat, borak, zalim dalam akhbar-akhbar di Mesir. Kita baca akhbar dalam bahasa Arabnya, dalam terjemahan bahasa Melayu. Orang ni tak faham, dia baca, oh ini rupanya aku sangka baik, rupanya jahat rupanya. Kita kutuk maki. Itu satu hal. Kenapa? Kalau tak ada ilmu. Kalau dah ada ilmu, tengok muka, ayat muka dah tahu kan. Sujud dia kepada Allah malam hari, dia sujud. Malam hari demi malam hari sebelum kejatuhan dan semasa kejatuhan kerajaan pimpinan dia. Tuan-tuan bayar, tuan-tuan, disebut oleh isterinya sendiri yang merupakan perempuan solehah pada pandangan zahir kita, tuan-tuan. Itulah sebabnya kerana ada ilmu, maka mereka turun berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia, tuan-tuan? Segala perbuatan kita mesti ada ilmu. Tak kata nak semayang nak ada ilmu untuk macam mana ambil ayat mutlak, macam mana kalah ni cukup tak cukup, ayat ni mustamal mutanajis ke macam mana. Kan, pakaian ni cari ke mana, bawah pandang bawah nampak aurat sah tak sah, pandang atas nampak aurat sah tak sah semayang. Bukan bab tu lah, menyeluruh. Syamil, sumul, seluruhnya memerlukan kepada ilmu. Dan ilmu ini ilmu yang membawa manfaat kepada pelakunya, kepada orangnya, ya, untuk diterima, diangkat amalannya si Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, tuan, bagaimana dia bunuh seorang lelaki Bani Israel. Dia bunuh, pasal apa dia bunuh? Dia sendiri tahu dia bunuh lelaki ni. Ya? Namun Allah ampunkan dosa Musa. Taubat diterima oleh Allah SWT. Itulah sejarah. Keadaan Khidir juga. Kalau dalam sejarah Khidir dan Musa itu belaka ni dalam wali-wali Allah, Nabi-Nabi Allah, semuanya wali, semuanya Nabi, mereka buat kerja yang pelik. Orang kata awaknya orang bunuh dia. Apa kesalahan dia? Dia budak-budak, orang bunuh dia apa? Tapi dia bunuh kenapa? Kerana dia melihat sesuatu tidak dilihat oleh manusia. Orang ni lain, ni ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang Allah ilhamkan kepada dia yang tak ada dapat dengan jalan iktisabiah, jalan usaha ikhtiar, tak ada payah. Yang ni dapat dengan orang yang tertentu, yang khusus, yang spesialis, yang special dengan Allah Ta'ala. Dia dapat ilmu laduni. Pandangan dia tembus, penglihatan dia tak sama, senungan tilik dia tak sama dengan tilikan orang lain. Kenapa? Kerana dia memiliki darajat yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok Imam Ghazali, saudara dia Kasyaf tengok, ya, dia melihat Imam Ghazali semayang, belakangnya penuh darah. Dia nampak, dia bayar, pas habis mayang, dia kata, awak mayang tadi, adik tegur abang, apa adik ni Kasyaf. Nah, macam abang dia lepas cerita sebelum tu tazkirah kuliah tentang haid, darah haid. Jadi dia terbayang abang kali. Nak semayang tuan, nak khusyuk payah. Kadang-kadang main
Aku ajak tadi aku benda ajak. Tadi apa benda aku tengok di jalan. Main masukkan mayang. Dia main letak tuan, lintas. Sebab itulah ulama kata, kalau kita nak main khusyuk ni ada ilmu juga tuan rupanya. Apa ilmu tuan? Ilmu dia ilmu kita nak bagaimana kita nak menghayati konsep semayang dalam Islam. Al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Semayang boleh mencegah seorang daripada kemungkaran dan meletakkan dia sebagai kumpulan yang mencegah kemungkaran dan juga menegakkan kebenaran Allah Taala. Orang mencegah kemungkaran, orang menegakkan kebenaran. Semayang tu sana. Lain macam juga. Ini ramuan yang disediakan oleh Imam Ghazali rahimahullah kepada Islam. Saya banyak mengambil pandangan dia dan juga disebut juga oleh seluruh pencinta-pencinta Islam mengambil pandangan Imam Ghazali yang dikenal sebagai tokoh tasawuf budaya Islam, juga ahli filsuf, tokoh falsafah Islam. Walaupun beliau tidak melibatkan secara langsung dengan bidang falsafah ini, tetapi beliau sentiasa memberikan pandangan yang segar yang diambil oleh seluruh umat Islam zaman berzaman, dari zaman dulu sampai zaman yang meratus tahun je sampai zaman kita 1444 je. Pandangan daripada Imam Ghazali, tokoh ulama besar yang sentiasa diambil pegangan dia oleh umat Islam. Jadi tuan ilmu ni tak ada siapa. Kalau ilmu tu nak manfaat, maka kita ambil. Lebih lagi ilmu yang membawa kepada kemantapan iman takwa kita kepada Allah. Ilmu yang berhubung soal usuluddin, fiqahnya, tafsirnya hadis. Tahu orang ni dia faham Quran, dia faham hadis, dia faham fiqah, dia faham. Mana dia ilmu? Orang ni pula kena bila dia ada ilmu, bila dia reti, maknanya tuan-tuan, yang pertama sekali darajat yang lebih tinggi daripada dunia dan sisi. Dia tahu tak? Apa dia? Al-alim wal muta'allim ni. Orang yang alim dan orang yang sedang mengaji. Dia alim satu hal, dia sedang mengaji untuk satu hal. Mungkin dia sedang menuntut, dia tak boleh jadi peringkat alim. Dia tak boleh jadi orang alim kerana dia hanya takat itu tadi kemampuan dia. Dia jadi penuntut, dia jadi talib wal muta'allim. Ataupun dia jadi alim, satu masa jadi alim. Ya, bagaimana Imam Syafi'i dia berguru dengan Imam Malik. Dan juga berguru dengan Imam Abu Hanifah. Masing-masing itu sempat mereka hidup sama-sama. Mereka mengambil pandangan antara satu sama lain. Ya. Imam Malik misalnya cukup alim walaupun dia berguru juga dengan anak murid dia Imam Syafi'i rahimahullah. Ini makna tuan-tuan, orang ini mereka sentiasa dagangkan ilmu. Ada faham tak? Fadilat semayang bersurah apa dia? 27. Semayang seorang misalnya. Habis satu. Dia tahu. Baca dia rumput, dia cuba cari. Yang mana nak dapat ilmu apa dia. Kenderaan dah tak ada. Ya. Lagi sakit pula dalam Ramadan. Ya. Sakit pula dalam Ramadan. Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah, sahabat besar Nabi. Dia ketika dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kamu pergilah dan segeralah kamu datang ke masjid menunaikan salat fardu dan sebagainya, berjemaah sebagainya. Dia dengar fadilat ini dia datang juga ke masjid, minta anaknya, bapa dia, aku dah tak larat dah, tapi membawa aku ke masjid nak jumpa Rasulullah SAW. Bimbang. Ini merupakan pertemuan aku tak ada dengan Nabi SAW. Dia merangkak dalam keadaan uzur yang amat sangat. Abu Ayyub Al-Ansari tua umur dia tuan, tua macam umur dia. Kita kalau 63 dah tua dah, 60 ke atas tua. Kadang ada orang yang lebih warah tu dia dah 40 tua dah. 40 dah tua. Aku nak lagi nanti dah tua 40 ke atas ni kena sudah tua. Saya 40 ke atas. Ya, 40. Walaupun ada ulama mengatakan umur muda 17 tahun ke 35 itu umur peringkat remaja. 35 ke atas baru barangkali masuk dewasa. Kalau 50 ke 60 ke atas itu peringkat tua, peringkat syekh suyuk. Kalau 60 tu 70 sampailah 80 90 itu namanya haram.
Al-haram maknanya tua yang barangkali kalau dia tak nyanyuk lah. Kalau dia tak hilang ingatan lah. Kalau dia hilang ingatan lah. Antara itu umur 70-80 something. Lepas tu Nabi mohon, Allah ini as'aluka minal haram. Ya Allah, aku lindung kau daripada tua yang nyanyuk ni hilang ingatan habis. Dia tak kira kadang-kadang umur 40-50 dia nyanyuk kan. Ada orang cakap seorang-seorang lah, seorang betul lah, mayang lah, kira dia buat berkat. Kan? Sehingga bala Allah Ta'ala bagi musibah yang datang kepada dia. Kenapa? Kerana dia waktu dunia dulu dia poyo-poyo, suka, sono, buat. Dengan lawan Allah, lawan hukum Allah, lawan ulama. Hari-hari itu maki tubuh. Hari-hari itu maki tubuh. Tengok muka tubuh, ni celaka amat. Marah tubuh. Siapa? Contohlah. Tak kira tubuh mana tu. Akhirnya tuan, nak jadi cerita tuan. Orang ini melarat hidup dia. Umur 40-50. Sudah tak tahu putih. Cakap tak tahu putih. Mayang tak pakai syarah. Rambut tak turut. Ya, kalau dia perempuan tak tudung lah. Kalau lelaki tak ada turut. Pasal apa? Maknanya ada musibah yang Allah berikan kepada dia. Hasil daripada dia kutuk fitnah para ulama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentang banyak benda yang kita nak tahu. Tapi benda sekalanya bergantung kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya dengan ilmu Allah Taala boleh membezakan antara hak dan batil. Merujuk balik kepada hadis Nabi yang saya baca dalam mukadimah tadi. Tuan-tuan, moga-moga mudah-mudahan dalam suasana yang penuh ceria ini, dalam suasana yang mahabbah kasih sayang, dalam suasana yang penuh mufarihah ini kita bergembira. Tapi sudahlah tuan-tuan, 8 hari, 7 hari lagi bulan. Hari ini 21. Besok 23, 22 hari ini masuk 23. 6 hari lagi bulan. Puasa kita 29 hari. Tak payah nak jangka dah, tak payah nak agak dah. Confirm 29 hari, 30 kita raya. Jadi rebutlah banyak mungkin ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita lakukan ada. Kalau kita tak mampu, itu soal tidak kemampuan kita. Ya, tapi jangan kita celah. Hantar ini sindrom, dia mulai sindrom. Siapa cakap pemimpin di kamu? Ni sindrom. Kutuk ni, dia mulai ni sindrom. Bukan saya cakap, saya ambil. We says no hudud. We says no polygamy. We want monogamy only. Ni cerita di sisi Islam. Orang Melayu Islam duduk menjadi ahli dalam kumpulan sisi Islam. Ya, ini masalah kita kutuk Allah Ta'ala kata dia mulai ni sindrom. Sindrom apa dia? Sindrom ni penyakit. Sindrom daya kurang tahan lagi. Lagi apa dengan satu sindrom yang budak-budak lahir sindrom pun saya bukan masa sains. Tak ingat masa sains. Kita mengaji sains pun SPM 9 tak kapan tu. Tak lulus sains. Konon nak suruh sains, nak masuk kelas sains tapi tak lulus. Masuk sasar. Tak boleh ingat dalam bahasa sains tu. Tapi itu sindrom itu penyakit yang membebankan dia. Jadi ini satu kutukan daripada orang Islam kepada Allah SWT sendiri. Tunggulah masa dan akibatnya. Lama atau cepat mereka pasti akan menghadapi azab Allah SWT. Tidak dunia akhirat confirm kita. Jadi itu akhirnya mohon maaf sekali lagi kepada saya dan tuan-tuan untuk tuan-tuan. Ya, kira tak seberapa ini dalam masa setengah jam cukup tuan-tuan. Ya, saya pegang kepada masa setengah jam, 20 minit setengah jam untuk kita bermuhasabah pada hari kita akhir. Mudah-mudahan Allah bantu kita, menolong kita dan menganugerahkan syurga insya-Allah. Melepaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ucap terima kasih atas sambutan tuan-tuan saya untuk menyampaikan tergerak pada sahabat saya Fatih Ustaz dan tuan-tuan seluruh yang sudi mendengar persekitaran ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan istiqamah untuk terus untuk Allah SWT tambahkan ilmu kita dan kita boleh belajar antara kebenaran dengan kebatilan, iman dan kufur insya-Allah. Kalau itulah dapat sampaikan insya-Allah. Aku lupa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbulan Ramadan dan menyambut kemenangan Syawal untuk orang Islam yang puasa kerana meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fahamna Sulaiman
وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا الطير وكنا فاعلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله. تقبل الله منكم.